Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ini? Boleh tak bagi saya satu sedekah? Bagi saya satu senyuman berterusan. Boleh? Selama 60 minit. Sebab kalau muka you all macam sendu je kan. Muka apa kita panggil? Muka toya kan, jadi tak seronok lah saya kat sini. Saya penat je kat sini. So insyaAllah kita akan melihat ataupun saya akan berkongsi tentang produk. Tadi pagi kita dengar pasal bisnes. Okay? So 3 orang personality hebat telah mempersembahkan 3 topik mengenai bisnes. Ya, kenapa? Kerana kita berada di sini memerlukan vitamin. Vitamin apa? M. Pandai. Memang mata duitan. Okay? So kita perlukan vitamin M. Jadi bisnes dipersembahkan tadi. Dan saya akan berada di sini nanti insyaAllah bersama dengan Brother Isha akan mempersembahkan bahagian produk. Ya. Kerana apa? Kerana produk knowledge ni memang jarang dikongsikan di mana-mana preview dan sebagainya. Kalau ada pun sedikit sahaja. Jadi sesi seperti ini adalah peluang untuk kita melihat apakah ciri-ciri produk yang kita berada sekarang ni lah ya. So kat sini ada 15 perkara ataupun 15 alasan kenapa energi sebenarnya tidak mempunyai pesaing. 15 ni sebenarnya saya boleh tukar kepada 5 dan 15 ini juga saya boleh tukar menjadi 150. Tapi tak apa, 15 sebab slide ini pun saya adopt daripada yang telah kita present sebelum-sebelum ini ya. Jadi tak apa, yang penting sekali adalah pemahaman kita. Tadi ada soalan kat luar sana tentang produk orang-orang yang baru banyak mungkin mereka tidak mengetahui dengan lebih detail. Jadi inilah peluang untuk kita mengetahui sedikit sebanyak supaya kita dapat kita dapat menjawab dengan lebih betul ya, insya-Allah. Okey. So tadi Master Siful Zahid telah pun berkongsi dengan kita the certification, the endorsement daripada syarikat Energik. Perlu kita ketahui di Malaysia syarikat Energik sudah pun menerima anugerah sebagai super brand. Super brand adalah satu organisasi di mana mereka iktiraf kita sebagai satu brand yang diterima oleh consumer. Maknanya apa? Maknanya value for money. Mereka menerima produk itu dengan harga yang ada. So maknanya value for money. Diterima diterima. So ini pada tahun 21-22. Kemudian di Malaysia juga satu organisasi global juga yang dipanggil Brand Laureate memberi anugerah kepada Energik sebagai satu syarikat yang dianugerahkan sebagai salah satu daripada best brand. Best brand maknanya apa? Maknanya syarikat Energik ini adalah satu syarikat yang punya brand essence yang kuat. Apa itu brand essence? Tahu tak brand essence? Jenama yang mempunyai hala tuju yang jelas, jenama yang kuat, jenama yang mempunyai direction, jenama yang mempunyai kualiti yang tinggi. Semua benda lah. So pengiktirafan sudah berada. Ini di peringkat Malaysia lah ya. Alright, jadi kita tak perlu risau. Tadi dalam bisnes kita lihat Kangen mesin, iaitu salah satu daripada water analyzer, menguasai 70% daripada market dunia. Kalau kita jual vitamin, macam Master Siful cakap tadi lah, kita sentiasa menganggap produk kita adalah the best, betul kan? Tapi Kangen mesin sudah terbukti dia sudah menguasai 70% market dunia. So macam mana kita? So tak sepatutnya kita ada masalah kat sini, ya? Alright. Okay, next. Okay, ini 4 kategori. Sebenarnya 4 kategori bagaimana air dihasilkan lah. So yang pertama sekali adalah water filtration system. Apa maksud filtration system? Filtration bermaksud menapis. Okay, bila menapis apa tujuannya? Untuk menghasilkan air bersih. Jadi banyak water filtration system adalah tujuannya untuk menghasilkan air bersih. Apa itu air bersih? Bila kita tapis contaminants, kita tapis sediment atau kita tapis karatan dan juga kotoran lah. So jadi air bersih. Okay. Kemudian kita ada second type iaitu non-machine related. Ini banyak related dengan kapsul. Tahu kapsul? Macam pil tu. Kemudian ada yang jenis stick.
ada yang jenis equipment macam water heater, ya. Kalau siapa biasa dengar terahertz, ya, terahertz dia gunakan satu alat di mana dia memancarkan infrared untuk menembak molekul kluster supaya menjadi kluster yang kecil lah, ya. Alright. Kemudian kita ada bottle water lah. Nanti saya cerita sikit mengenai bottle water. Kemudian yang ketiga adalah alkaline water system. Alkaline water filter ni dia lebih kurang sama dengan yang nombor satu. Cuma dia ada mempunyai satu lagi proses, iaitu induced chemical. Dia campurkan garam. Dia campurkan garam lah basically. Sama ada bikarbonat ke sodium chloride dan sebagainya. Ya, di mana filtration system itu, di salah satu filter dia ada satu induced chemical. Dan yang last but not least adalah water ionizer. Jadi kalau kita bercakap mengenai mistake, jangan sekali-kali kita sebut mesin kita adalah water filter. Boleh tak? Water? Ya, sebab SIREM pun sekarang sudah mengakui bahawa kita adalah kategori water ionizer. Ya, setelah kita banyak bercakap mengenai kangen water machine, mereka kategorikan kita punya kangen machine sebagai water ionizer. Ya, bukan lagi water filter. Kalau kita sebut water filter, kita akan ada masalah. Sebab kita produk knowledge tak mantap, jadi bila kita cakap mengenai alkaline water dan sebagainya, mereka akan cakap, oh saya pun kat rumah ada alkaline water. Betul kan? Lepas tu kita terkulat-kulat nak cakap apa. Ya, sebab kita bukan nak debate, tapi kadang-kadang kita perlu mengetahui apa basic ataupun fundamental element yang kita perlu terangkan mengenai water ionizer. Okay, so ini kategori water filtration system tadi. So penapis air ni, okay, memang tujuannya untuk menapis dan menghasilkan air bersih. Tetapi ada setengah filtration system yang mempunyai reverse osmosis system. Reverse osmosis system ni maksudnya dia menapis sehingga mineralnya dinyahkan. Maksudnya mineralnya dibuang. Dia menjadi air yang kosong. Dia menjadi air yang mati. Dia menjadi air yang tiada jiwa. Dia menjadi air yang tiada roh. Okay, banyak ustaz-ustaz yang membuat ruqyah sekarang ini bila berjumpa dengan saya, mereka mengatakan amat berbeza kesannya menggunakan air RO berbanding dengan menggunakan air kangen water. Sebab banyak ustaz-ustaz di luar sana mereka tak tahu kan, so dia guna botol yang cap color putih. Okay? Sedangkan air ini dia ada roh, dia ada jiwa, dia ada memory. Betul kan? Air ada memory. Sebab tu ustaz gunakannya untuk ruqyah. Sebab air itu ada ingatan, ada memory. Tapi bayangkan air yang tak ada mineral. Bukanlah tak ada langsung, ada. Jadi kesannya kurang. Dan air itu juga acidic. Bukannya air yang bagus, yang tak ada mineral. Okey, faham ya? Okey, so jangan sebut water filter, sebut yes, pandai. Okey, alright. Okey, ini second kategori di mana dia non-machine related. Bila kita bercakap pasal non-machine related, saya bagi contoh seperti yang pertama, capsule type. Kadang-kadang dia kata air dia mengandungi hydrogen rich. Sebab apa? Dia masukkan kapsul yang menghasilkan hydrogen gas. Letak dalam air, dia kan? Kemudian begitu juga dia masukkan stick, dia keluarkan hydrogen. Pun ada juga. Tapi kandungannya amat limited. Ya, dan cepat akan hilang. Okay? Begitu juga yang second one, alkaline ni, basically dia masukkan garam lah. Okay, air itu akan bermineral tinggi. Ya, kan? Yang ketiga, yang ini yang saya pernah ada. Sebelum saya mempunyai kangen water machine, saya ada yang botol yang ketiga ni. Tapi saya tak boleh sustain kerana apa? Kerana saya sentiasa kena cuci. Ya, dia ada banyak lapisan mineral di dalam tu. Actually batu-batu lah untuk menghasilkan mineral. Ya. Dan yang keempat, itu yang saya kata tadi, dia seperti macam terahertz tu lah. Ya, dia akan tembak air tu, yang katanya dia punya kluster dia akan menjadi kecil. Tapi saya dah test air tu, dia kata the distributor yang datang jumpa saya tu, dia kata dia punya air, dia punya frekuensi di dalam 30 Hz. Ya. Air kita, air kangen kita dalam 40 hingga 50 Hz. So saya kata, okay fine. So bila saya test, memang terbukti air itu bukannya halus. Dia tak halus. Dia, in fact kita letak uncang teh pun tak keluar dia punya color. Ya. So sama dengan air-air yang lain. Okay, so macam mana dia claim, saya tak tahu. Okay, alright. Okay,
So, ini bottle water. Okay, ramai orang cakap kan mengenai bottle water. Okay, bila kita melihat bottle water, always thinking ya, ada dua jenis saja. Satu yang bermineral, satu yang tidak ada mineral. Okay, cuma air botol dia ada satu tabiat dia, iaitu dia masukkan sodium bikarbonat. Okay, sebab tu kalau you tengok dekat ni gelas, ni botol, dekat botol dia ada ingredients. Okay, salah satu dari, kalau you tengok komponen dia, semuanya adalah komponen minerals. Kan? Kalium, sodium, magnesium, tiba-tiba apa? Tiba-tiba keluar bikarbonat. Bikarbonat tu adalah induced chemical. Sebab itu dia bermineral, sehingga kadang-kadang dia boleh menyebabkan air itu beralkaline. So jangan amazed kalau air itu beralkaline, sebab dia masukkan bikarbonat. Okay, walaupun dia claim air itu daripada pergunungan, air itu datang daripada air bawah tanah, air itu datang daripada mana pun, dia masukkan sodium bikarbonat. Okay, kalau macam spritzer, dia masukkan lebih kurang 104 mg per liter. Kalau Dasani, dia masukkan lebih kurang 64 mg per liter. You just name it, semuanya ada bikarbonat. Tapi apa masalah dengan botol water? Botol yang digunakan adalah botol pakai buang. Botol pakai buang, dia bukan BPA free, bukan bisphenol A free. Jadi dia akan bertindak balas. Bila kena temperature atau kena vibration, lama-lama dia akan leach, dia akan bertindak balas, sehinggalah air itu carcinogenic. Maknanya dia boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Okey, faham? Faham ke tak? Okey, so nanti boleh explain lah. Jangan bila orang bagi bubble water, ni bubble water alkaline, kita pun wah. Kan? Dan kita amazed, lepas tu kita lupa apa yang kita ada, ya. So, bubble water pun saya dah test. Baru-baru ni keluar apa? Ion water, betul tak? Betul tak? So, dalam TikTok apa dia cakap? Air itu macam-macam lah. Basically, they short of saying that air itu menyembuhkan. Tapi betul ke tak? Air itu kita ambil dia daripada well. Okay? Daripada well. So, kita tak tahu sama ada dia direct daripada groundwater level ataupun well yang daripada langit. Tapi kalau dengar cerita dia, masuk daripada air boring. Kalau kita tengok keliling tu semua ada ladang. So kalau ada ladang, apa potensi risiko dia? Ada baja. Ada apa lagi? Ada racun. So apa jadi? Akan ada carbon dioxide. Okay, carbon dioxide akan seep through. Seep dalam bahasa Malaysia apa? Dia meresap masuk ke groundwater level, kita sedut, air itu mengandungi CO2. Sebab tu Kelantan menghadapi masalah ni lah, sebab mereka masih ambil air boring. Memang cantik, putih, tapi air itu ada kandungan CO2 yang tinggi. Tak percaya tanya dengan si Fuhanan. Betul tak? Betul. So dia pun ada pening kepala juga sikit lah. Kadang-kadang orang dah nak mesin, tiba-tiba test-test tak dapat. Betul kan? So ada penyelesaian dia, tapi dia take some effort dan juga take some money lah. Alright? Okay. So, ini alkaline water machine macam saya cerita tadi. Siapa tahu pasal Elken? Kowe, saya sebut je lah. Okay, so this dua machine dulunya, business filosofi mereka adalah menjual air RO. Iaitu air yang tidak ada mineral. Apa dia punya justification? Mereka mengatakan air RO adalah baik. Sebab apa? Dia tidak mengganggu sistem buah pinggang. Kenapa dia kata dia banyak metals? Kalsium, magnesium, potasium tu dia kata metals lah. Sebenarnya itu adalah ion metals, ion minerals yang badan kita perlukan. Allah SWT jadikan badan kita memang memerlukan mineral. Sebab tu air Zam-Zam, air terbaik dunia, mengandungi mineral yang tertinggi di dunia. Berapa jenis mineral dekat Zam-Zam water? Siapa tahu? 26 hingga 32 jenis mineral. Banyak kan? So, kenapa kita nak kata air RO bagus? Sebab itu, sejak tahun 2017, kebanyakan pesaing yang dikatakan pesaing, sudah pun pergi ke arah menghasilkan air alkaline. Tapi bukan ionized water, alkaline. Okay, so Kowe sudah
mengeluarkan satu model alkaline. Tak silap saya nama dia interlution. Tapi sebenarnya dia adalah IRO dilalukan di atas satu filter yang ada induced chemical. Dia menghasilkan air alkali yang hanya boleh kita pakai dalam masa 2 hingga 3 minit sahaja. Itu dia punya flyer sendiri cakap. Sebab dia datang daripada IRO. Alkan sekarang ni dia mengeluarkan satu model baru. Dia kata hydrogen rich. Tapi saya tak nampak pun electrolysis. So again, induced hydrogen. Campuran. So bila kita kata induce, memang dia tak berkekalan lama. Okay, dia akan bertukar jadi acidic. Kenapa syarikat-syarikat ini bertukar kepada alkaline? Sebab masyarakat sekarang sudah educated. Kita lenah, especially dalam Kangen Machine, keluar kat masyarakat, kita pergi demo. Ada efek tak? Ada market, sekarang ni market dah tahu. Apa itu alkaline water, apa tu antioksidan. Nah, kita lah punya kerja. Kita pernah diserang di parlimen, di paper, Kementerian Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan, semua attack kita. Tapi kita company Jepun, kita steady. Semuanya airtight. Ada kena saman? Tak ada. Yang buat silap adalah distributor. So, kompetitor masa tu dia cuba kill kita, di mana dia menyerang syarikat berdasarkan kepada kesalahan distributor. Kita claim, kata menyembuhkan. Kangen menyembuhkan tak boleh lah kan? Akta ubat tahun 56. Kemudian akta food and drink, kan? So tahun 83, ya, kita punya bottle water tak ada KKM punya approval. Semua tu kita melanggar akta. Memang kita kena attack. Tapi bila KKM pergi dekat syarikat energi, terbukti bahawa energi tidak ada melakukan apa-apa kesilapan. Sebab benda ni masih ada lagi. Even hari ni pun orang hantar WhatsApp kat kita. Bukankah dulu pernah diharamkan? Tah bila diharamkan? Kan dulu diharamkan oleh syarikat, oleh KKM. Macam-macam lah. Bila kita tanya balik, tahun bila tu? Apa yang diharamkan? Kenapa diharamkan? Tak boleh jawab. So benda-benda ni kita perlu tahu. Sebab tu kita ada satu sesi di sini, iaitu sesi product knowledge. Ya, memang kita boleh buat sale tanpa product knowledge, tetapi kita akan lebih mantap, kita akan cepat dapat belief bila kita ada product knowledge. Faham? Dan sebab itu kenapa kuku bila saya demo, selepas 2 minggu dia menjadi acidic. Sebab dia punya filter induced chemical tu dia depleted. Depleted bahasa Malaysia apa? Dia sudah haus, dia habis, garam dah habis. Bila garam dah habis, dia acidic baliklah. Sama juga dengan kowe, dengan kuku. Pernah demo kuku? Kalau yang baru tu baru tukar filter, memanglah dia biru muda. Lepas 2 minggu, maaf, dia acidic balik. Okey, so jangan takut. Sebab tu tadi Master Sipucin beritahu, kalau dah 5 tahun, tak ada goyang punya. Tak ada goyang. 70% market share, masih lagi nak goyang. Macam mana? Is this the right product? 3 benda yang kita kena evaluate. Company, tadi Master Sipu Zahid dan rakan-rakan dah terangkan. Kedua apa? Produk. Produk dah bagus. Ketiga business. Business tadi Senior Sifu Abu dah cerita. Sikit punya mantap, ada pencen lagi. Master Sifu Zahid dengan nulis senyum je. Baru ni dapat banyak, dekat 100,000 dia punya pencen saja. Belum commission. Belum lagi education bonus. Belum lagi insentif lain. Tah filter berapa banyak dia dapat bonus. Dia senyap je. Tak, saya nak cerita, you all kalau you nak stay like this, you stay lah. Kan? Because kita ada option. Betul tak? We are here because kita nak buat satu perubahan. Kan? So insyaAllah, ini yang dalam bilik ni, kan, sebenarnya total yang kita ada hari ni, saya rasa saya daripada first KBS, inilah total yang paling rendah kehadiran. Tapi boleh tak kita buat satu perubahan selepas ini? Satu orang mesti bawa 10. Tapi nak bawa 10 tu bukan kita just aku nak bawa 10. Kita mesti ada aktiviti di belakang lah. Aktiviti di belakang tu apa dia? Aktiviti engagement, prospecting. Kena meriah lah aktiviti. Kalau aktiviti tak meriah, macam mana nak bawa orang? Nak bawa seorang pun terkulat-kulat. Even leader-leader sendiri pun nak beli tiket pun tak nak.
Tak nampak. Because the business is all about taking people to the event. Saya pergi sampai ke Las Vegas. Saya jumpa dengan leader-leader hebat, multi-millionaire, bukan millionaire, multi-millionaire dalam bisnes energi dan juga dalam bisnes-bisnes lain. Apa mereka cakap? Bisnes kita adalah determine berapa orang yang kita bawa dalam satu-satu event. Kalau tahun pertama kita dengan 2 orang, 3 orang kawan. Tahun kedua sama juga. Tahun ketiga, tahun keempat, maka tak ada business partner. Energy punya business model dicipta untuk mencari business partner. Kalau you belajar betul-betul tentang dia punya business model dan network marketing tadi, pergerakan ke kanan, pergerakan ke bawah, you akan realize that the model is designed not for sale. Bukan kita jual satu-satu, boleh, tapi penatlah. Kan? Kita usaha satu dapat satu, usaha dua dapat dua. Tapi kalau business partner, usaha satu dapat 10, usaha satu dapat 100. Kalau kita faham how the network marketing work, insyaAllah kita faham. Leveraging on network marketing. Okay? Melalut-lalut pula. Okay? Dah ambil area Master Sifu Zahid, dia dah jeling tu. Okay? Water ionizer. Water ionizer, saya dah ceritalah. Okay? Hari, think 3 malam lepas, saya duduk dengan Coach Saiful. Coach Saiful mengadu, dia kata, jiran saya yang dia demo tu, dia found out Panasonic murah. Saya kata tak apa, nanti kita menonte dengan dia. Itu normal. Itu normal. Dia kata kalau beli Panasonic boleh beli 6 biji. Kenapa nak beli Energik? Sedangkan aku dah demo untuk bermati-matian kat dia. Saya dah tolong dia, bermati-matian saya demo kat dia. Tapi of course lah, orang banyak duit ni, ego dia tinggi lah kan. So kena sabar, sabar, nanti kita close. Okay? Kerana apa? Kerana mungkin kita tak bersedia lagi lah. Sebab Panasonic, nanti saya akan ceritakan kenapa dia tidak setanding dengan Energik. Of course Panasonic is one of the water ionizer. Water ionizer maksudnya semua jenis mesin yang menghasilkan komponen air atau ciri-ciri air berdasarkan proses elektrolisis. Okay, kalau macam tadi kan Elkan kata dia hydrogen rich. Mana elektrolisisnya? Mana peliknya? Tak ada. Banyak dia claim, dia kata air dia hydrogen rich. Kat mana hydrogen datang? Itu bohong saja. Kan mungkin dia pakai induce lah, induce hydrogen. Ada juga induce hydrogen. Alright. Okay, so apa perlu kita buat? Okay, bila kita jumpa pesaing-pesaing mesin ni, so kat sinilah di mana baru nak start ya. Kat sinilah saya tengok jam okey lagi. Okey, kat sinilah di mana kita akan tahu dengan lebih detail apa dia kelebihan yang tak ada match, tak ada tandingan dengan mesin-mesin lain. Yang pertama sekali, International Standard Organization 13485. Okey, di mana ISO ini dia mengiktiraf Kangen water machine sebagai medical grade device. Okey, medical grade device bukanlah medical device. Ya, kalau di Malaysia memang kita tak boleh sebut. Kalau di Jepun kita boleh sebut medical device. Kalau di Malaysia kita tak boleh sebut kerana KKM ada satu department dipanggil Medical Device Department. Tujuan dia certify mana device yang boleh dipakai di hospital. Sebab kita punya tak certify untuk dipakai di hospital, untuk household use, penggunaan rumah sahaja. Okay, so apa itu medical grade device? Medical grade device maksudnya dia adalah satu mesin yang tidak ada risiko kontaminasi. Kerana apa? Kita akan tengok nanti. Kerana plate-nya umpamanya dia adalah corrosion resistant umpamanya. Maknanya dia kebal dengan apa? Dengan karat. Air laut pun yang garam tu, yang masin tu pun dia boleh tahan. Yang ada klorin boleh tahan. Air apa pun dia boleh tahan. Inilah dia titanium. Titanium kerana dia berada di kalau kita tengok periodic table chemical tu, dia berada di grup nombor 4. Grup nombor 4, atomic value dia nombor 22. Ya? Alright. So kat sini bukan setakat mesin dia sahaja diiktiraf sebagai medical grade device, tetapi kilangnya
Kalau tuan boleh Google, boleh cari, ada tak company lain, factory, manufacturer yang diiktiraf sebagai medical grade device? Kalau boleh bagi tahu saya lah, saya Google tak jumpa. Okay, so satu-satunya syarikat, bukan hanya mesin, yang diiktiraf sebagai medical grade device manufacturer, servicing and distribution of electrolysis water generator. Nampak electrolysis? Maknanya water ionizer. So faham? Okay, so kalau di Japan, dia tak panggil ISO 13485. Di Jepun dia panggil JIS 13485. Japanese Industrial Standard. Okay, alright. Halas. Okay, now, Gold Seal Award. Apa distinguishnya Gold Seal Award ni? Ada tak syarikat lain yang dapat Gold Seal Award? Ada. Dalam industri, di market, almost semua water manufacturer atau water machine, dia berdaftar di bawah Water Quality Association. Okay, semua berdaftar. Tetapi, bila kita bercakap dengan pasal Kangen, okay, ada keunikan Kangen machine. Bila kita bercakap mengenai Gold Seal Award, kat situ tengok, the only water machine atau the only manufacturer yang diiktiraf sebagai Gold Seal Award. Apa dia? Kerana dia telah melalui 4 jenis testing yang sangat-sangat stringent di dalam dunia. Bukan di Malaysia ya, di dalam dunia. SIRIM tu di Malaysia. Dan Kangen pun memang hantar kat SIRIM. SIRIM pun dah certify, okey. Semua menepati piawaian, tak ada masalah. Yang pertama, American National Standard Institute nombor 42. So, aesthetic effect. Apa tu aesthetic effect? Aesthetic effect maksudnya, dia boleh remove 15 jenis kontaminan. 15. Apa itu kontaminan? Contohnya hydrogen sulfide. Contohnya mercury. Okey, dan banyak lagi komponen-komponen yang Kangen boleh remove. Sebagai contoh, kita punya filter FC1. FC1 memang mempunyai American National Standard Institute 42. Itu yang you kena bayar lebih. Selalu you complain kenapa daripada 300 jadi 500. Kerana dia sekarang ANSI 42. Bukan biasa-biasa tau. Bukan biasa-biasa. Ya. Yang kedua, kerana dia diiktiraf di bawah ANSI 372. Apa tu ANSI 372? ANSI 372 maksudnya dia telah dites dan mengandungi lead ataupun plumbum yang rendah. Lead dan plumbum ni adalah satu kontaminan utama yang kita kena avoid. Sebab dia berbahaya untuk organ kita. So, telah pun dites ANSI 372. Kemudian ANSI 61. Bukan ANSI ya. ANSI itu platform Petronas. ANSI. Okay. NSF tu jangan risau. NSF ni National Sanitary Foundation. Satu lagi organisasi. Tapi diorang ni macam duplicate each other lah. Ya. So, ANSI 61, dia adalah satu certification di mana air ini mengandungi health effect. Maknanya air ini air sihat lah. Dah diuji. Air ini memang mengandungi ciri-ciri kesihatan. Okay. Dan last but not least, test yang keempat, iaitu British Standard B4 83.1. Drinking Water Treatment System, di mana test dia adalah dia menguji di mana air ini sesuai untuk diminum oleh human being. So ada kriteria dia lah, macam bagaimana organ-organ kita seharusnya menerima ciri-ciri air yang ada. Ya, tadi Master Sepuh Zahid ada terangkan ada satu lagi ANSI 14. Ya, so tapi dia lebih related kepada ANSI 372. So basically 4 jenis testing di mana air Kangen ini mendapat pengiktirafan sebagai mendapat pengiktirafan Gold Seal Award daripada Water Quality Association. Sebab selalu kalau kita present orang cakap, company ni pun dapat WQA, company pun dapat WQA. Kalau kita tak ada knowledge, kita kata, oh ya ke? Okey lah. Kan? Betul kan? Senyumlah sikit. Saya risau kalau tak senyum. Kan? Okey, alright. So, ini just nak cerita tadi. You tengok FC1, ANSI 42. Balik cuba tengok kotak. Ya. So, salah satunya
Contaminant residual klorin. Selalu dia boleh remove klorin. Ini residual klorin. Dia boleh remove. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini, ini SIRIM punya result. Okey, SIRIM Malaysia lah, Malaysia punya lab. Kita tengok semua test result menunjukkan lebih baik daripada piawaian yang telah ditetapkan oleh WHO ataupun Food and Drug Administration. So nak sanksi lagi tak? Tak ada kan? So semua dah terbukti. You tengok sini mercury less than 0.01. You tengok arsenic 0.04. Jauh berbeza. Okay, for a factor of 10 to the minus of 2 kan. So kita tengok fluoride, chloride semua well below expectation. Dan kita tengok flow. This filter boleh flow 6 liter seminit. Of course spec kata maksimum 7.5 liter seminit, tapi normal flow adalah 6 liter seminit. Dan capacity 6,000 liter. Saya bagi contoh, kalau kita punya prospek tanya berapa lama boleh tahan. So kita boleh buat anggaran. Satu hari, katalah 3 liter kita minum. Untuk minum air kopi, air teh, untuk masak. Katalah satu keluarga ada 5 orang. So 5 kali 3 jadi 15 liter. 15 liter kali dengan 30 hari jadi berapa? Ya, jadi berapa? 450 liter. 450 liter kali dengan 12 bulan berapa? Lebih kurang 6,000 liter. Okey. So macam itulah kita buat estimation ya. So insya-Allah kita punya water filter boleh dipakai sehingga 6,000 liter, di mana dia akan maintain bau dia, rasa dia. So kalau bau rasa dia tak sama, maksudnya selalunya dia dah exit lah. So kat situ you buat decision. You boleh tukar ataupun you boleh maintain. Tapi you nak dapat the best quality, you kena make sure. Okay. Tadi saya baru dapat WhatsApp, saya share dengan Coach Saiful. Saya hantar air, saya bagi dia 8.5 pencen. Okay, saya tahu. Dia kata dia ada masalah angin. Kita senyum je, masalah angin, simple lah ni. Bagi 8.5. Okay, satu botol, dan saya bagi extra lah. Walaupun saya janji bagi satu botol kan. So, saya bagi 2 botol. Satu lagi 9.5. Pagi ni, saya datang, dia tak boleh keluar pergi surau, dia tak boleh keluar pun. Dia boleh jalan dalam rumah je. Hari ni dia nak datang office saya. Dia kata angin saya dah keluar. Tak tahu angin apa yang keluar kan. Tapi dia kata angin saya dah boleh keluar, saya dah boleh keluar pergi surau, boleh keluar. Dia nak datang. Saya kata datang esok ya Haji. Esok saya close lah. Ha? Boleh kita trade dengan yang sebelah rumah saya. Okay, alright. Okay, so nombor 3. The only ionizer endorsed by 8,000 Japanese Doctors Association. Sebenarnya association ni bukan association biasa-biasa. Dia adalah satu association doktor yang menjaga kesihatan senior citizen. Okay, senior citizen maksudnya orang yang berumur 60 ke atas lah. So sebab tu kalau kita tengok tadi, I think senior Sifu, Ustaz tadi pun ada mention, orang Jepun hidup lama, 90 tahun, 100 tahun. Kalau kita pergi Jepun, kita tengok 80 tahun masih kerja, 90 tahun masih kerja, betul kan? Okay. Kat sana ada satu inisiatif. Mereka selalu mengadakan seminar, satu conference, satu aktiviti di mana mereka nak memastikan senior citizen ni nak sakit. Tak sakit. So that's why dipanggil preventive. JAPA tu, Japanese Adult Preventive. Yeah. So kat sini kita tengok endorsed by geriatric. Saya pun tak nak sebut, tapi geriatric ni maksudnya adult, senior citizen lah. Okay, prevention. Okay, so kat sini diiktiraf. Dan mereka mengatakan, kalau nak stay healthy dalam usia yang apa? Usia yang senior, minumlah Kangen Water. Antaranya lah. Boleh kan? Siapa yang kat Malaysia yang umur 99 tahun yang minum Kangen Water? Siapa tahu? Ya, Dr. Mahathir Mohamad dah lead the way. Dia minum air Kangen. Macam mana kita tahu dia minum air Kangen? Bukan setakat nama dia ada dekat energy ya, tetapi dia masih maintain lagi mesin ni. Dia buat maintenance. I think dia punya
distributor mungkin tak educate dia, ada lagi model baru yang Nelofa. Kalau disebut Nelofa, saya rasa dia akan belilah. Nelofa beli 2 biji. Kau ada? Okay. Alright. So, selalu bila kita bercakap dan berkongsi dengan Kangen Water Machine, ada yang bercakap, oh, doktor tak bagi minum sebab tu alkaline tak bagus, air alkaline tak bagus. Kan? Sedangkan kita tahu bahawa doktor sendiri pun ramai yang tak belajar mengenai nutrition. Nutrition itu termasuk air lah. Doktor hanya belajar di peringkat mereka. Doktor mata belajar pasal mata, doktor lutut belajar pasal lutut. Dan doktor for one thing for sure, mereka mengakui bahawa minum air adalah yang kalau demam, minum air banyak-banyak. Ada doktor bagi tahu air apa kena minum. Habis minum air soda ke boleh ke doktor? Dia kata minum air banyak-banyak. Maknanya apa? Mereka pun tahu minum air adalah bagus. Kerana apa? Kerana 70% badan kita adalah air. Jadi badan kita deserve untuk mendapat air yang sihat, air yang terbaik dan air yang cukup. Air yang sihat je tak cukup. Dia kena cukup kuantiti. Ya? Okay, alright. So, siapakah yang kita perlu follow? Macam tadi kan, katalah siapa kat sini yang first time datang KBS, angkat tangan. Oh, ramai juga. Alhamdulillah. You all ni very lucky. Very, very lucky. Ya? Yeah? Alright. So, kenapa? Sebab nanti you akan jumpa soalan-soalan ni. Siapa yang akan kita follow? Okay, umpamanya you all yang nak masuk bisnes, ada yang first time datang ni, dia terfikir, nak join energy ke tak? Nak buat Kangen ke tak? Dia, susah ni nak kena demo ni. Oh, nak kena hantar air. Susah kan? So, jangan risau. Ya. So, kalau you tanya, jangan tanya isteri atau anak atau kawan-kawan yang tak pernah buat bisnes Kangen. Tanyalah mereka yang dah buat bisnes Kangen. Barulah betul kan? Sama juga kalau kita bercakap mengenai air sihat, air yang bagus, jangan tanya kepada orang yang tak pernah buat research. Dia tak pernah buat research. Macam mana dia layak nak bercakap air ni bagus tak bagus? So, siapa yang patut kita refer? Yang patut kita refer adalah orang-orang ini. Orang yang buat research, orang yang dah minum, orang yang dah present literature, presentation, buku dan sebagainya, dan orang yang telah menggunakannya untuk sebagai salah satu daripada cara. Salah satu cara untuk praktis dia punya bidang dia. Seperti Dr. Corinne Allen. Dr. Corinne Allen, dia pakar autism yang terkenal di Amerika Syarikat. So, dia ada masalah. Sebab apa? Sebab bila dia buat kelas kepada kanak-kanak autism, dia tak boleh kontrol. Ada yang lompat meja, yang panjat tiang semua kan. So, apa dia buat? Dia bagi minum air Kangen, at least dia boleh kontrol. Dan budak-budak tu boleh belajar. Kerana apa? Kerana air Kangen, dia mengandungi, tadi kita bercakap mengenai hydrogen rich kan. Dia mengandungi hidrogen, dia menghasilkan antioksidan untuk sel. Tetapi air Kangen boleh menghasilkan dissolved oksigen yang pergi ke otak dalam 30 saat. Apa dia punya chemical formula dia? 0H negatif campur 0H negatif menjadi H2O plus O2. O2 tu adalah dissolved oksigen yang larut dalam darah, dibawa ke otak dan insya-Allah. Sebab tu saya ada program dengan PITAS. PITAS adalah satu persatuan Mahat Hafiz Selangor. Saya tengah buat kolaborasi dengan bantuan Coach Saiful. Saya ni cepat sikit berfikir. Bila buat bisnes ni, bila Coach Saiful kata, oh, saya lah yang supply dia punya payment gateway. Connect. So, bila connect tu kita salam dengan dia. Mesti kena salam. Dia ni Dr. Salam. Nama dia Coach Saiful, Aka Dr. Salam. So, dia semua masuk, kiri, kanan, atas, bawah dia masuk. Tapi bagus, saya respect dia. Alright, so, kenapa saya target Tafiz? Kerana mereka memerlukan daya ingatan yang kuat. So, kat situ dia akan membantu. Kan? So, minum air yang sihat. Program kami adalah program Tafiz Sihat. Simple dia, projek Tafiz Sihat. So, insyaAllah kita akan membuat projek ni
Doakan semoga kita dapat supply ke semua sekolah tahfiz di Selangor. Ya, alright. So, who do we believe? Adakah kawan-kawan kita yang tak pernah minum air Kangen? Istilah kita cari orang yang dah tahu pasal air Kangen. Okay, nombor 4, the largest surface area. Kenapa permukaan yang besar itu penting? Kerana apa? Kerana dengan permukaan yang besar, maka dia menghasilkan elektrolisis yang optimum. Kerana apa? Ada 3 kriteria untuk menghasilkan air yang berkualiti tinggi. Yang pertamanya apa? Plate. Ya, plate dia mesti luas. Okay, plate titanium dia. Of course, jenis titanium ni pun penting juga, tapi keluasan dia penting. Yang kedua adalah dari segi power dia. Adakah dia pakai power yang tinggi? 230 watt ataupun dia hanya pakai 100 watt atau dia pakai 200 watt. Okay, dan yang ketiganya adalah dari segi apa? Dari segi current yang digunakan dia. Current rating dia berapa dia pakai. Ya, so ini adalah 3 kriteria. So, 465 square inches adalah yang paling besar untuk water analyzer di industri. Tapi ini hanya model SD501. Siapa tahu square inch untuk K8? Ya? 500 lebih ya, 580 square inches. So dia lebih daripada SD. Ya, sebab tu saya galakkan kalau boleh tukarlah mana yang dah lama, yang dah 5 tahun ke atas ni, takkan nak pakai SD lagi. Tukarlah pada K8. Sebab macam tadi kan, yang dikata angin dia keluar, itu mesin K8. Itu bukan mesin SD. Boleh tukar, boleh keluar tapi lambatlah sikit. Tukar. Betul. You all dah tahu how big value this machine is. So tukar kepada K8. Kita nak jadi distributor terbaik. Kita cari. Kalau kita dah lama dalam manage business, mesti kita tahu macam mana nak cari duit. Duit terbentang luas. Tinggal nak tak nak saja. Betul ke tak? So tukarlah. Jadi semua ni kita ni ada K8. Kan? Kalau tak mampu bercakap dengan plan partner, jujur sejujur-jujurnya. So kalau kita keluar pintu, kita pegang knob, tombol. Betul ke tak mampu nak beli K8? Cuba cakap jujur dengan saya. Kita dah lama berkawan. Cerita dengan dia. Betul tak? So jangan simpan, aku tak mampu, aku tak mampu, aku tak mampu. Sampai bila pun tak mampu. Sebab you dah tanam kat sini. Dan malulah kita dah 5 tahun dalam energi, kita masih tak mampu. Jual air pun 4,000 sebulan. Masuk. Kan? Alright. So kita tengok plate dia. SD501. You tengok kat sini solid. Well crafted. Okay. Sedangkan kat sini competitor, dia macam jejaring. Mesh. Sebab apa? Sebab mereka hanya boleh jual dengan mereka nak maintain harga yang murah. Tadi case Panasonic. Ni Panasonic lah. So bila macam ni, mesh type, apa jadi? Dia kena masuk dalam housing yang permanent. Dia masuk dalam casing yang permanent. Sebab kalau air lalu, dia melendut. Aku tak tahu nak bahasa apa. Melendut, meleyot, apa semualah. Kemudian bila lembut macam ni, dia tak tahan temperature yang tinggi, betul tak? Macam mana nak terima 230 watt? Tak boleh. Okay, dan dia mudah terkena mold ataupun ini apa? Mold apa Kulat. Kulat. Fungus, yes. Okay. So tengok water ionizer, Chanson pakai solid. Cuma kita nak tahu apa material dia. Life mesh, Tyan mesh, Jupiter mesh, KYK hybrid. Dia canggih sikit lah hybrid. Hybrid tu in between. Tapi still sama jugalah. Alright. Now next. Kita tengok gambar. Kita tengok Energik. Apa beza dia? Nampak dia ada housing yang cantik yang boleh dibuka. Ada bolt. Ada nut. Dia boleh dibuka. Boleh maintain. Dia tengok kat sini. Competitor. Dia sealkan. Dia tak boleh buka sebenarnya. So apa jadi kalau tak boleh buka? Macam Panasonic. Sebab saya banyak demo Panasonic mesin. Okay. After 6 bulan, property dia out. Sebab dia tak boleh buat cleaning system.
Okay, maknanya apa? Plate tu tak boleh dicuci. Macam mana nak cuci dia dalam permanent housing? Okay, so dia tak ada e-cleaning. Dia tak ada manual cleaning. So apa yang digembar-gembarkan? Dia kata mesin kita tak perlu manual cleaning. Mesin kita auto cleaning. Modern. Tapi boleh tak kita buang calcium deposit dekat plate tu kalau kita pakai auto cleaning? Tak boleh, sebab auto cleaning mean what? Auto cleaning mean kita tekan macam kita, mesin kita tekan beauty water, dia reverse flow. Bila dia reverse flow, seolah macam cuci lah tu. Tapi cukup tak kalau kita tekan beauty water? Tak cukup. Kita amalkanlah setiap pagi sebelum kita pakai mesin, kita tekan beauty water, dia reverse flow, dia cuci to a certain extent. Tapi dia tak boleh cuci macam yang kita cuci. Okay, so kita tengok, ini nampak ya, plate berkeping-keping, cantik je. Okay, so bila ada water flow, dia jalan dengan cantik. Tapi you tengok sini, competitor. Okay. Alright, ni tengok yang tengah, ya. Okay, cukuplah gambar-gambar tu. Banyak pula arrow. Okay, so sedikit background, ya. Macam mana kita determine the potential electrolysis unit? Potential electrolysis unit bermaksud power of electrolysis yang akan menghasilkan ciri-ciri air yang lebih kuat. Dari segi antioksidan dia, dari segi alkaline dia dan juga dari segi microcluster. Cuba kita lihat SD501, PEU dia dalam 280,000 PEU dia. Maksudnya antioksidan dia boleh pergi up to negatif 800 mV. Okey. Kemudian you tengok K8 300,000 PEU. Boleh menghasilkan antioksidan up to negatif 1200 mV. Dan kita tengok kompetitor banyak sebab dia pakai mesh ataupun alloy. Alloy mean campuran. Okay, campuran titanium campur dengan nikel, cadmium apa semua itulah. So 6,000 PEU sahaja. Dan imagine dia pakai mesh, okay. So dia ada masalah. Kat situ power yang digunakan hanya 80 hingga 200 watt sahaja. So tak boleh temperature yang tinggi. So boleh faham tak? So quality air determine daripada PEU, potential electrolysis unit. Okay, kat tempat mana-mana tak ajar ni. Kat grup kita ajar. Sebab tu saya ambil slide saya. Okay, alright. Okay, number 5, medical grade solid plate, 99%. So tadi kita katakan ramai kompetitor kalau pergi kat water show ataupun water exhibition, semua akan claim mesin kita ni macam Kangen juga, tapi mesin kita lebih murah. So maknanya apa? Kangen ni dah jadi benchmark. Sampai China tu, kat negara China ada mesin nama Kangen, K-E-N-G-N. So semua nak tiru Kangen, benchmark. So bisnes apa lagi kita nak buat? Bisnes yang memang dah jadi benchmark lah. Kenapa nak cari lagi vitamin? Vitamin A, vitamin C, bukan saya nak belittle, saya nak hina bisnes tu. Tapi you all dah tahu. Ada yang nak jual bantal lagi lah. Ada nak jual keropok lagi. Come on. Ping. Peluang bisnes yang ada. Kan? So, solid plate. Okay, 99%. Maknanya pure. Pure kan kalau emas. Siapa biasa beli emas kat sini? Noli biasalah, banyak duit. So, emas. Berapa? Emas berapa dia sepanggil satu berapa kan? Emas 90? 99. Ada emas lagi apa? 90 berapa? 916. So, macam-macam. So, itu actually melambangkan the purity of the gold. So, ini kita cakap pasal purity of the titanium. Kenapa titanium dipilih? Titanium dipilih kerana dia high corrosion resistant. Dia tidak karat. Kedua, high temperature resistant. Dia temperature yang tinggi pun dia okey, tak ada masalah. Yang ketiga, high chemical resistant. So, chemically dia boleh tahan. Sebab tu titanium ni digunakan di industri-industri yang very high tech. Aerospace industry, chemical industry.
dan sebagainya. Okay, aerospace, okay, titanium ni 80% penggunaan titanium kat mana? Siapa tahu? Di aerospace industry. Sebab itulah kita naik kapal terbang mahal. Sebab bahan komponen-komponen kapal terbang tu mahal. Kenapa? Kerana dia lightest. Dia paling ringan dan dia paling kuat. Kan tadi saya cakap group nombor 4, atomic number dia 22. Dia sturdy, dia kuat. Bahasa Jawa kata sturdy. Bukan steady, sturdy. Yeah? To the purity of titanium, medical grade. Okay, plastik dia pun bukan biasa-biasa. You tengok the manufacturing. Semua pakai robot dan manual. Ada 22 type of inspection untuk satu mesin tu. Ni satu mesin, 5 technician dengan robotnya pakai 22 jenis inspection. 22 inspection. Saya dulu jadi engineer pun, jadi instrument engineer and control, instrument and control engineer, hanya 4 type of inspection. Ini 22. Siapa pernah pergi kilang Jepun? Alhamdulillah. Siapa pergi kilang Jepun? Memang seronok. Kita nampak banyak robot kan? Tapi sebenarnya orang dia pun robot. Dia buat kerja. Dia tak ada membawang. Dia tak cicir Vivi. Dia tak cerita Fatah Amin. Dia tak cerita Fazura. Dia tak ada cerita. Dia tak ada membawang. Dia dengar loceng je. Kring. Dia keluar makan. Kring. Dia bersenam. Kring. Dia kerja lagi. Itu orang Jepun. Jadi siapalah kita nak question produk Jepun ni tak bagus? Ada tak produk Jepun yang kat Malaysia ni tak bagus? You nak beli Toyota, you nak beli Honda, ada you tanya, ini macam mana engine dia work? Ini berapa lejang, berapa umbuh? Ada. Yang you pergi kedai kereta Jepun ni apa you cakap? Bila boleh dapat? Color merah ada, color merah. Betul tak? Apa boleh dapat? Payung ada dapat? Payung. Iya, sebab you tak question the quality. Siapa kita nak question kangen mesin? Kena pergi kilang, baru you nampak. Even kat energy ni, macam robot. Kita melawat, dia tak tahu, dia tak peduli, dia buat kerja dia. Kan? So itulah kelebihan orang Jepun. Kualiti tidak ada tandingan. Orang Malaysia kalau kerja, bos tak ada. Keluar. Betul tak? Ketak. Semua bagus. Okay, alright. So, now. So, kita bercerita mengenai 99% tadi. Ini saya dah cerita. Kompetitor menggunakan banyak impurities. Dia titanium alloy, titanium campuran. Ataupun titanium yang disado. Ataupun yang mesh tadi. Alloy, sado, mesh. Itu type-type electrolysis, type-type water ionizer yang ada kat market. Of course ada yang solid jugalah. Ada beberapa yang solid. Tapi ada juga beberapa kelemahan yang mereka ada. Yeah? Alright. So nombor 6, track record 50 tahun. Okay, tadi Master Isful Zahid dah terangkan. Saya ingatkan 50%. Dia kata 90% syarikat yang lebih 1 abad semuanya di Jepun. Itu saya kata tadi. Jepun bila buat, dia buat betul-betul. Dia buat betul-betul. Dia bukan main-main macam kita kan, suka-suka. Sebab tu kalau kita tengok kita punya Facebook ad ada satu. Kenapa nak air Kangen? Sebab nak cuba-cuba. Sebab kita itu dah jadi kebiasaan untuk kita. Ya. So 50 tahun. So baru ni kita punya tim meraihkan anniversary yang ke-50 di Okinawa. Okay, 50 ni maksudnya apa? Sudah akan pergi ke alam apa? Alam pencen. Maknanya seniority lah. Kat situ kita tahu bahawa company ni memang solid, memang dah kuat. Sedangkan kalau kita compare banyak yang lari ke direct selling kat Malaysia ni, company tu dah lah establish berdasarkan kepada multi level. Company itu berdasarkan kepada hutang. Dia buat syarikat, dia hutang. Okay, of course. Sebab tu dia punya mindset, siapa datang awal. Yang datang lambat tak boleh buat bisnes. Dan kita realize lepas 5 tahun dia akan tutup. Betul ke tak? 5 tahun, 6 tahun tutup. 5 tahun, 6 tahun. Sebab dana kat bawah tu dah tak cukup untuk menampung orang atas. Tapi bukan energy. Bukan energy. It's a network marketing. Dia bukan multi-level. Dia direct sale and indirect sale. Boleh faham?
So tak sama Okey, 50 tahun. Siapa kat sini yang lebih 50 tahun angkat tangan? So dalam lebih kurang 20% lah. Tapi tahu tak, saya nak cerita Malaysia menghadapi satu masalah masa depan. We are actually akan menghadapi aging nation. Kita akan mengalami masalah warga tua. So sesiapa yang berumur 20 tahun hingga 40 tahun akan menghadapi masalah besar. Kerana mereka terpaksa menanggung the aging people. Mereka ni lah golongan yang akan bayar tax dan bayar macam-macam untuk menampung warga tua. Ya, ini betul. So government sekarang mengambil inisiatif. Saya tahu pun daripada government punya inisiatif. So government sekarang dah future looking. Apa dia nak buat pada tahun 2040? Sebab 2040 adalah time di mana kita dikategorikan sebagai satu nation seperti Jepun. Aging nation, orang muda kurang, semua tua-tua. Dan kita semua jangka hayat meningkat. Sekarang jangka hayat kita berapa? 73 73. Yang kedua terbaik di Asia Tenggara, tak silap saya, selepas Singapura. Singapura 76. Okay, so improvement sebab kita ada banyak medical facility. So aging nation, memang ini bukan satu isu yang boleh diremehkan kan. Sebab apa? Sebab the gap is too big between the young and the old. Sebab tu sekarang government thinking macam mana nak meningkatkan umur pencen. Kalau kita tengok orang luar 60, 70, 80 masih kerja lagi. Kat sini semua dah tak apa, surrender. Okay, alright. So kalau kat Jepun, water ionizer ni sudah dibuat kajian sejak tahun 40-an lagi. Tetapi pada tahun 58, kerajaan Jepun dah realize setelah diuji pada orang dan juga tikus, mereka mengatakan bahawa water ionizer ni sepatutnya diminum oleh orang Jepun. Tahun 58, kita tahun 2012 baru tahu apa ni water ionizer. Masa tu kita tahu alkaline water je. Kan? Masa tu masa Spinelli cakap dengan saya pun alkaline water. Kan saya kata alkaline ni bagus ni, dalam hati lah kan, tak cerita kat dia kan. Okay, sebab saya pakai tu pakai botol yang ada mineral tu. Okay, so Japanese Health Minister approve pada tahun 66. Bayangkan Japanese Health Minister. Tapi kenapa orang selalu tanya kenapa Malaysia tak follow macam Jepun? Sebab kita undang-undang Commonwealth, akta ubat, 20 jenis penyakit tak boleh declare, gunakan ubat, gunakan benda lain selain daripada ubat. Betul kan? Itulah sebabnya. Jadi tak payahlah tanya lagi, kenapa lah itu, kenapa ini. Akta 56, akta 83, semua ada akta. So kita tak boleh, kan? Alright. So 70 commercialization, tahun 74 Mr. Oshiro beli syarikat ni dan dia mula marketkan water ionizer. Okay, tak ada sikit masa lagi. Okay, so nombor 7, direct from Japanese manufacturer. Actually ada banyak cadangan nak buat di Malaysia, nak buat di Vietnam, macam-macam lah. Tapi Mr. Oshiro and the team decide it has to be maintained in Japan. Sebab apa? Sebab quality. Walaupun mungkin sedikit mahal, sebab orang Jepun ni, macam saya cakap tadi, the aging nation tadi, memang mahal. Apa maksud aging nation? Aging nation ni kalau dia kerja, gaji dia tinggi. Betul tak? Yalah, naik gaji setiap tahun naik gaji. So, mahal lah gaji dia. Itu antara isu-isu dia. So, company-company yang baru, mana mampu? Betul tak? Kalau kat Malaysia lah, mana mampu nak hire this experienced people? Okay, sebab tu kita gunakan pelbagai cara lah. Iaitu kita gunakan AI, gunakan IoT, gunakan robot dan sebagainya. Alright. So, yang ni tak payah saya nak elaborate. Okay, tapi kita boleh tengok, kalau company competitor, tengok orang kerja pun macam tu. They assemble tidak melalui ISO procedure yang betul. Kangen atau energi, semua ISO ada. ISO 14000, ISO 9000, ISO 9001 dan sebagainya. Semua ada. Alright. So, nombor 8, does not overheat. Tadi saya dah cerita. Bila kita cerita, okay, selalunya kompetitor atau pesaing, dia akan apa? Dia akan ungkitkan perkara kelemahan dia menjadi kekuatan dia. Sebab dia nak mengabui mata orang
kelemahan dia dengan kekuatan. Okey, saya beri contoh. Oh, dia kata mesin saya ada temperature switch, automation. Energi, dia kata ini kuno punya, tahun 50-an punya. Tak ada switch. Tapi kenapa ada switch? Ada temperature switch sebab bila dia punya plate atau mesh type tu temperature dia rising, dia kena isolate. Kalau tak isolate, dia akan melted, lebur atau terbakar ataupun scorch. Faham So, kat situ temperature switch akan activated. Apa jadi? Bila switch dia off, apa jadi? Elektrolisis berlaku tak? So, dapat tak kita air ionized water? So, itu isu dia. Air masih melalu, kita masih menadah. Tapi sebenarnya, elektrolisis tidak berlaku. Kita kena scam lagi. Kan? Tapi inilah cerita dia. Okay, next one. Cuba tengok. Kompetitor belah kanan. Nampak kan? Okay, saya baru tengok video semalam orang isap rokok. Selama 50 tahun. Siapa isap rokok, insaflah. Dia ambil dia punya paru-paru dia. Allahu Akbar. Macam paru-paru tu macam dipanggang. Hitam legam. Dan doktor tu keluarkan daripada badan orang tu. Dia tunjukkan paru-paru dia hitam. I think ramai daripada you tengok kan. So, tengok ni. Okay. Okay, next one. The biggest and fastest water flow. Ini saya dah cerita panjang lebar tadi. Okay, kalau kita tengok, water filter sebenarnya paling kuat pun 3 liter seminit. Kuku ke, Kowe ke, Elken ke, E-Spring ke, apa ke, semua dalam 3 liter seminit. Panasonic, tu kawan Coach Saiful, 1.6 liter seminit je. Kencing Coach Saiful lagi kuat. Seriously. So, I mean, that's why we need the product knowledge. Betul tak? Kan? Kalau tak percaya, pergi ke Panasonic mesin. Kan? Kucing kita lagi kuat kencing. Kan? Nak basuh pun susah. Kan? Ion Life, KYK, Chanson, Jupiter. Ni semua saya ambil daripada katalog dia orang. Alright? Okay. So, kita tengok. Hose kita besar. Kenapa kita berani letak besar? Sebab flow rate dia tinggi. Kapasiti dia kuat. Dan saya telah test pun mesin K8. Mesin SD saya tak test lah sebab itu lama punya. Saya mesin K8 saya test. Dekat kejohanan Piala Emas Raja-Raja. 24 tim sampai Singapura, Brunei participate. Mesin K8 ni jalan. Kan Dr. Fuzia mana tak ada? Jalan kan. Polis di Raja Malaysia kita sponsor. Dia punya tim. Masa tu dia dalam Super League. Pun sama juga. Mesin tu jalan. Dia tak kenal penat. Dia tak ada kata tolonglah aku penat, tak ada. Kan? So dia terus bekerja. Ya, walaupun hanya satu mesin yang sebesar laptop sahaja. Okey, masa dah habis tapi tak apa, saya teruskan sikit lagi. Flow control. Sama juga. Tu dah dapat kosong dah tu. Potong steam ya. Okey. So flow control valve sama juga. So kalau flow tu laju, okey, dia tak boleh nak dapatkan elektrolisis yang optimum. Dia kena slowkan dia punya aliran tu, barulah elektrolisis berlaku. Barulah dapat yang ada antioksida, barulah dapat alkaline dan sebagainya. Okey? Sebab tu kalau kita nak demo, kalau nak lagi power, slow. Oh, yang itu kau. Minyak dia macam susu pekat manis. Bila pecah tu. Tu slowkan dia punya slow, kita ambil tadah. Baru kita buat demo. Oh, lagilah. Wow. Kan? Kalau tak close, kita kena pakai tombol pintu punya konsep. Betul kan? Okay, kita belajar satu kan. Sebab tu kena pergi KBS. Kita mesti ada belajar walaupun satu. You all yang dah pergi 20 KBS, mesti banyak dah belajar. Kan? Alright. So, control lah. Dia kata, oh kita ada control. Flow control. You all energy. 50 tahun dulu. Ini semua apa ni teknologi lama. Tapi sebenarnya dia tak boleh hadap flow yang laju. Okey. Banyak lagi lah. Dia punya power, dia punya macam-macam dia orang cakap. Tapi sebenarnya itu semua kelemahan dia orang. Okay. Number 10. The only ionizer producing 11.5 dan 2.5. Ada tak lagi mesin lain? Tak ada. One thing about this 11.5, baru ni
Tuan Hairi ada cerita mengenai seorang ibu yang mengandung kena hempap pokok, diperlis, masuk paper, masuk TV. Dia naik motor kena hempap. Okay. So apa berlaku? Of course banyak benda patah lah dan gugur semualah. So yang amazingnya, kepala dia ada 18 blood cloth. So Tuan Hairi and Ina, isteri dia, pergi dapat ilham. Macam mana dia dapat ilham tak tahulah, tapi dapat ilham. Dia sokkan tuala tu dalam 11.5. And then dia tekap dekat kepala dia. Dan tekap kepala dia, tekap kepala dia. Apa yang berlaku? Subhanallah. Darah beku keluar daripada hidung dia. Dan orang tu masih survive hari ni. Alhamdulillah. Itulah kehebatan 11.5. Orang tanya, kenapa kita pakai 11.5? 11.5 ni, kalau you test dengan ORP meter, daripada mesin yang sama, 11.5 antioksidan dia lebih tinggi daripada 9.5. Alkaline dia confirm lah dia lagi tinggi sebab 11.5. Dan dia punya microcluster dia, air dia lebih halus. Sebab tu bila kita tekap, dia meresap. Bila kita rendam kaki yang bengkak, dia meresap. Air 11.5 tu boleh meresap dekat rongga-rongga, dekat liang-liang. Bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau anak kita demam panas, okay, first soak dengan air 11.5. Okay, kalau ikut sunnah kita peluk dia lah. Orang lelaki buka baju peluk, itu sunnah Nabi. Lagat kena peluk. Kita pula, panas. Kan? So kita dah ada air kangen, kita lap. Okay, 11.5. Okay, dan 2.5 bukan biasa-biasa. 2.5 adalah satu air yang diiktiraf sebagai hypochlorous acid. Dia antiseptik. Ya, antiseptik maksudnya apa? Dia akan membunuh bakteria dalam 30 saat. Kalau kita pergi disinfecting chart, kalau kita Google, dia menunjukkan bahawa dia boleh bunuh bakteria dalam 30 saat. So ada eczema, ada psoriasis, ada penyakit kulit dan sebagainya lah. InsyaAllah. Dia tak ada magic. Dia bukan ubat, tapi dia membunuh bakteria. Alright. So kompetitor dia akan spin lah selagi boleh spin. Macam ni dia kata sodium chloride. Dia kata berbahaya lah. Sodium chloride ni apa? Garam je pun. Betul tak? Kan? Kalau you pergi hospital, orang demam panas, sakit, dia masukkan apa? Dia drip kan? Dia drip, dia cocok. Itulah sodium chloride. Kan? So, kenapa kita nak worry? Tak ada masalah. Ini pun kita guna hanya untuk 11.5. Tapi macam-macam spin lah yang dia akan buat. Okay? So, ini nak kongsi sikit kehebatan 2.5. 2.5 ni pun satu yang bagus. Again, Tuan Hairi, siapa nak tahu bagaimana dia treat diabetic patient, jumpa dia. Sampai doktor give up. Bila pesakit datang, dia check, doktor punya judgement adalah untuk potong. Doktor tu kesian. First time dengar doktor kesian. Tolong jumpa ni kan, nama Hairi. Nanti you ceritalah dengan dia, kan. So alhamdulillah dah banyak dah. So saya sekarang ni saya tak panggil Tuan Hairi, saya panggil dia Dr. Hairi. So bukan kaleng-kaleng. So dia sekarang problem bila dah jadi Dr. Hairi ni, dia tak naklah jual mesin. Dia jual air, dia jual servis dia. Satu servis RM200 bang, satu kali rumah. Kalau satu hari 3 kali dah RM600 sehari. So tapi saja gurau tapi itulah hakikatnya. So kita kena tahu fokus kita adalah untuk mencari business partner. So first of course kita cari prospek supaya mereka memiliki mesin dan kita convert jadi business partner. Kalau kita tak jual mesin, macam mana nak jadi business partner? So kita jadi penjual je lah. Tak best lah kan? Okay. Alright. So hypochlorous acid, apa syarat? pH 2.5 banyak je kat luar tu. Air RO pun 2.5. Air Coca-Cola pun 2.5. Tapi kenapa tak boleh jadi macam Kangen water? Kerana Kangen water memenuhi kriteria sebagai satu bahan antiseptik, iaitu yang pertama, dia mesti mengandungi lebih kurang 1100 mV.
Ada artikel mengatakan positif 800 milivolt, 850. Tapi Kangen Water sudah memenuhi satu kriteria. Maknanya apa? Maknanya kalau kita tengok tadi, air berantioksida negatif 1200. Maknanya antioksida. Yang ini positif 1100. Maknanya dia oxidize. Maknanya dia menuakan kita. Oxidize. Sebab tu kita letak, kalau kita ada luka, kita perlu oxidation property kat sini. Supaya boleh berlawan, merebakkan dan sebagainya. Okey, lagi satu kriteria dia, pH 2.5 lah. Itu kriteria utama dia. Ada lagi beberapa kriteria. Tapi kita lihat kat sini, Kangen Water. Berbanding dengan air 2.5 kat sini. Okey, berbeza. Ya. Alright, saya pun ada bawa dekat beg, sentiasa ada dalam beg. Ya. Sekarang kita tengok yang ini. Bullet nombor 6. FDA, Food and Drug Administration, has already approved the use of HOCl for eye. That's why 3 hari lepas, Coach Saiful, saya banyak contoh Coach Saiful lah. Sebab lately saya banyak jumpa ngeteh dengan dia. Tu yang jadi buncit tu. Noli kata kena pakai bengkung, tapi takkanlah nak pakai bengkung, menipu sangat kan. Tu sebab dia ajak selalu minum. Apa dia nak korek orang tak tahu kan. Tapi kita sama-sama korek. Saya korek dia, dia korek saya. Okay. So, sebab tu saya kata gunakan 2.5. Kenapa? Kerana mata dia kena infection. So, kalau kita nak bunuh bakteria, pakai 2.5. Tapi kalau kita nak cuci, ataupun sebab bengkak, kita pakai 11.5. So, jangan confuse. Kadang-kadang gaduh, kenapa pakai 2.5 bukan 11.5 kan? Depend on tujuan dia. Pakai dua-dua pun tak apa. Maknanya pakai 2.5 dulu. After 1 hour, pakai 11.5. Boleh. Tak ada masalah. So, memenuhi dua. Dua tujuan. So, the use of HOCl for eye, dental infection. Sebab tu banyak doktor gigi beli Kangen machine. Sebab sekarang dia dah tak payah pakai chemical base antiseptik. Ingat tak yang kalau kita pergi doktor gigi, kan? Ada bunyi kan? Sekarang dah tak ada dah. Pakai Kangen machine dia. Pakai gelas. Okey, kumur. Habis. Kan? And no rinse sanitizer for fruit and veggie. Okay, so hypochlorous acid. Hypochlorous acid ni apa? HOCl ni apa? Sebenarnya badan kita ni dah ada HOCl. So sekarang mesin kita keluarkan HOCl. HOCl dalam badan ada kita dia ada sebab dia nak fight. Okay, dia nak fight apa dia? Dia nak fight kita bakteria dan sebagainya, virus dan sebagainya untuk menguatkan sistem pertahanan badan. Jadi bila orang tanya, Kangen machine ni menyembuhkan ke? Kita kata Kangen machine menguatkan sistem pertahanan badan. Kerana apa? Bila kuat sistem pertahanan badan, maka kita tidak mudah dijangkiti penyakit. Betul kan? Bukan Kangen tu mengubati penyakit kita. No. Kangen Water Machine menguatkan sistem pertahanan badan supaya penyakit tidak mudah datang. Bagaimana? How? Bagaimana Kangen Machine menguatkan sistem pertahanan badan? Yang pertama, air dia sangat halus. Bila air itu halus, dia meresap ke dalam sel badan dengan mudah. Apa yang dibawa oleh air ke dalam sel badan? Dia membawa mineral yang tinggi. Dia membawa antioksidan yang tinggi. Dia membawa alkaline yang tinggi. Dan macam-macam lagi yang dibawa. Dan hydration dia 95%. Sebab tu bila kita berjogging, kita minum air Kangen pun kita tak berkocak perut. Sebab dia mudah diserap. Faham? So apa jadi kepada sel tu? Sel tu akan sihat, betul kan? Sebab dia akan detox. Dan dia dapat bekalan energi. Energi daripada mana? Daripada antioksida tadi yang masuk. Antioksida tu apa? The voltage tadi. Voltage tu dia berapa? Yang tadilah negatif 1000 mV, negatif 800 mV. Sebab apa? Sel kita untuk still strong, maintain sihat, perlukan negatif 30 mV. Untuk kita menghasilkan sel baru, ingat ni yang lebih 50. Okey, siapa yang lebih 50 perlukan sel-sel baru.
Sel-sel baru memerlukan negatif 50 milivolt. Maknanya 2 biji orange juice. Boleh makan 2 biji orange juice setiap hari? Lain mak tak boleh. Jangan kelentong lah. Kan? So, tekan mesin Kangen, minum. Sel baru akan hadir. Sebab bila kita tak replenish, orang Jawa kata replenish. Replenish apa? Tak gantikan sel-sel yang mati, sebab sel ni ada jangka hayat, maka apa jadi? Kita akan nyanyuk. Kita akan cepat tua. Kita akan aging. Kita akan berkedut. Kita akan sakit. Itu je konsep dia. Air dia mudah diserap, bawa antioksidan, alkaline untuk detox. Kerana sel ini adalah basic building blocks of a body. Bila sel kita sihat, hormon kita sihat. Bila hormon kita sihat, organ kita sihat. Bila organ kita sihat, badan kita sihat. As simple as that. Betul kan? So sama juga dengan pokok. Pokok akar dia mesti subur. You tak baja dia, you tak siram dengan air, pokok tu lah layu. So dia perlukan minerals, dia perlukan zat galian. Barulah dia punya pohon rendang. Daun pun cantik, bunga pun keluar. Sama je konsep dia. Jadi kalau kita nak explain pasal kesihatan ni macam tu je. Tak payah sentuh pasal ubat lah. Itu bukan bidang kita. Kan? Bukan bidang kita. Kita cakap itu cara dia. Sebab air botol yang kita minum hari-hari sebenarnya diuji oleh Dr. Corinne Allen. Dia kata air botol ni cuma 15% hingga 20% saja diserap oleh sel. Kesian kita duk minum tonggak-tonggak kan. Beli mahal kat kedai RM2, RM4, RM5, 15% je yang diserap. Yang lain dikumuhkan. Sebab apa? Sebab kluster dia besar. Frekuensi dia lebih 100 Hz. Kita punya 40 Hz. Kau ada? Okay. Okay, next one. Hey, ada lagi masa. Seronok aku dapat. Okay, so kita tengok. Masa time COVID, apa KKM cakap? Artikel dia, minum hydrogen rich water. Hydrogen rich water ni jangan risaulah. Hydrogen rich water ni maksudnya ionized water lah. Kadang-kadang orang panggil alkalized water. Kadang-kadang orang panggil ionized alkaline water. Kadang-kadang orang panggil hydrogen rich water. Kadang-kadang orang panggil Kangen lah. Sebab dia dah jadi benchmark. Orang tak tahu sebut Kangen. Macam Kangen lah, macam Kangen. Kan? Okay. Kemudian EPA di US iktiraf dia sebagai disinfectant to fight against COVID-19. Okay, halas. Nombor 11, the only ionizer with e-cleaning system. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, Energik bukannya company yang biasa-biasa. Dia telah patentkan e-cleaning dan deep cleaning. Sebab tu company water ionizer lain tak boleh nak tiru. Sekarang ni ada banyak pesaing yang cuba buat cleaning system. Kan? Tapi nak cerita bagaimana Energik Protect, dia dah patentkan e-cleaning system. E-cleaning system ni hanya dengan Energik. Deep cleaning system ni hanya dengan Energik. Auto cleaning Energik ada. Dan company lain semua hanya gunakan auto cleaning, iaitu backwash sahaja. Siapa ada filter, biasa dengar backwash kan? Lepas sebulan kan, kita tukar dia punya tombol dia kan. Dia keluar karat. Itulah backwash. Okay, untuk cuci. Okay, saya cepatkan. Ni kita tengok, sebab dia seal, dia tak boleh dibuka dan tak boleh diservis. Macam ni lah. Dia maknanya, water ionizer lain kebanyakannya dibeli untuk rosak. Kita dibeli untuk pakai. Itu beza dia. Okay, dalam bahasa Malaysia lah tu. Bahasa Inggeris ada term dia sendiri. Okay, so ini nampak So this company dia kata, canggih. Dia punya membrane, dia punya titanium. Tapi sebenarnya dia mesh type. Mesh type saya dah bagi tahu kelemahan dia. You tengok apa jadi. So macam mana nak ada elektrolisis? Macam mana nak alkaline tinggi? Macam mana dah ada antioksidan? You tengok sini, dia punya color. Okay. Alright. Rusty. Toxic metal. Sebab apa toxic? Sebab dia dah pick up banyak mineral kat situ Okay. Ni dia. Okay, Viva plate.
satu mesin yang famous di Amerika. Viva Plate. Okay, nombor 12. Not affected by hot water. Actually, Kangen water pun dia affected. Ni slide dia sedikit ni lah. Tapi nak cerita bahawa Kangen mesin boleh mengatasi hot water. Kalau you pergi Bangladesh, you pergi Pakistan, inilah isu utama. Kerana kat situ ada hot water. Hot water apa? TDS dia tinggi. Berapa TDS tinggi? Melebihi piawaian WHO. Berapa? 600 mg per liter. Kita di Malaysia berapa TDS kita? 100 hingga 150 atau 100 hingga 200 mg per liter. Kita punya rendah, so tak perlu risau. Dengan e-cleaning boleh settle. Faham? Boleh faham ya? So, apa kita nak cerita kerana kita mempunyai e-cleaning dan deep cleaning, maka kita boleh mengatasi isu yang ada. Dan sebab tu banyak kompetitor pesaing energik, mereka akan kata dalam dia punya warranty dia, kat bawah tu ada note kecil je note dia. Does not apply to hot water. Kalau you tengok produk tu, kat bawah tu dia ada qualification statement. Sebab apa? Dia tak boleh address hot water. Saya pernah pergi Bangladesh install satu mesin. Mana ni? Saya punya business partner. Kalau lepas tu sendu nak pergi kat sana balik. Sebab dia perlukan banyak effort. Kita silap kita lah, kita tak pun banyak effort. Tapi ini isu utama dia. Bukan setakat hot water, tapi kontaminan dia skala aneka. Macam orang Bangladesh tu lah kan. Tapi dia datang sini, dia menyumbang ekonomi lah kan. Dia menyumbang ekonomi. Okay, so kita ada manual e-cleaning, automatic cleaning, manual deep cleaning. Tiap-tiap pagi, siapa yang ada mesin kat dapur, boleh subuh-subuh tu ambil sembayang. Amalkan ambil air sembayang dengan BT water. Sebab itu satu cara kita untuk ingatkan bahawa kita perlu run BT water setiap hari. Okay, nombor 13. Yang ini saya dah cerita panjang lebar. Tapi tadi kat luar ada satu soalan. Dia orang baru, dia kata ada seorang guru kimia tanya, kat mana hidrogen ni datang? Bukankah hidrogen daripada lemon, daripada semua-semua ni? So kat sini kita lihat daripada elektrolisis, okay, akan dekat kathod ni, dekat rod negatif akan menghasilkan hidrogen gas. Okay, hidrogen gas ini dia larut dalam air, walaupun kalau ikut chemical, hidrogen ni tak berapa larut dalam air, tapi dia masih boleh larut. Bila kita minum, dia akan bertukar menjadi aktif hidrogen, H negatif. Apa maksud H negatif? H negatif bermaksud air kita mengandungi elektron yang tinggi, yang banyak. Elektron yang tinggi yang banyak ni digunakan untuk apa? Untuk neutralizekan radikal bebas. Sebab tu air kita anti penuaan. Sebab orang yang tua-tua ni, yang kat depan ni, tua sebab oxidation, radikal bebas. So, kita kena minum yang ada elektron untuk neutralizekan radikal bebas. Faham? Air negatif ni bukan kaleng-kaleng. Salur darah kita, kat dinding salur darah kita bercas positif. Kalau kita minum air Kangen, insya-Allah, sebab tu darah kita lancar. Adalah sebab-sebab lain. Sebab dia tak menarik antara satu sama lain. So dia tak membina plug, tak membina kerak dekat salur darah. Faham? So sebab tu dia lancar. Kalau air yang bercas positif, dia mestilah menarik dekat dinding salur darah. Okay, so sebab tu air kita mengandungi elektron datang daripada hidrogen gas ni. Okay, so lagi tinggi kandungan hidrogen gas daripada potential elektrolisis yang tinggi, maka kita punya antioksidan tinggi, kita punya energi ke sel tinggi, sistem pertahanan badan kita pun tinggi, kita pun lambat tua. Okay, right. So kat mana alkaline berlaku? Alkaline dihasilkan daripada hydroxide ion. 0H negatif itulah yang menyebabkan air itu berakali. Ya, so 1 mol per liter ion hydroxide sama dengan pH 14 dan sebagainya. Ya. So kat sini semua saya dah cerita, yang ni pun saya dah cerita. So saya better hari sebab orang lain dah tunggu. Okey, nombor 14, jangka hayat dia 25 tahun.
Dekat Jepun, mesin dia semua dah tua-tua. Dia punya casing tu dah color kuning. Dah macam botol minum saya tu. Dah kuning. Maknanya apa? Dah terlampau lama. Jangka hayat mesin 25 tahun. Siapa tak ada mesin, belilah mesin ni. Sebab beli sekali boleh tahan 25 tahun. You beli water filter yang acidic tu, 25 tahun tukar. 5 tahun tukar. 5 tahun tukar. 5 tahun tukar. Kalau tak tukar, dia kata, oh you kena bayar lagi tinggi. Memang kurang ajar. Saya kata guna perkataan kurang ajar sebab banyak benda tu ada subhah. Bila you beli water filter, banyak subhah dia. Tahu tak kalau kita beli water filter, berapa dia punya interest? Siapa boleh tahu? Angkat tangan. Dia tak bagi tahu kita. Dia kata, oh semua free. Filter free. Installation free. Dia dah masukkan dalam tu. Kita ada ex-Kowe distributor. Dia boleh clarify kat belakang. Macam-macam banyak subhah. So kenapa kita nak pergi lagi water filter macam ni? Yelah, dia kata sebulan RM109, RM89. Oh, kita memanglah suka kan. Tapi apa kita dapat? Kesian bila kita hantar air, kita tengok mesin dia Kowe, patutlah dia sakit pinggang, sakit belakang. Tapi kita tak cakap direct lah. Kita kenalah demo, sabar kan. Tahan Pol, tahan, jangan cerita lebih-lebih. Tapi kesian. Kesian. So, kitalah kat sini yang dalam bilik ni, kena cari lagi ramai orang supaya kita dapat berkongsi dengan lebih ramai orang. Boleh tak next KBS 500 orang? Tapi you tak boleh kata boleh saja. You kena buat sesuatu. Cari rakan-rakan ataupun prospek, whatever, social media ke, ataupun stranger ke, kita cari. Jadikan mereka business partner. Dan one reason kenapa saya masih berdiri di sini selama 10 tahun, kerana Energik menjanjikan true health. Betul kan? Kesihatan fizikal, kesihatan kewangan, kesihatan spiritual. Kalau kita buat vitamin, ada kesihatan fizikal, maybe. Betul kan? You katalah you makan vitamin C tinggi, kan? Maybe you still sakit lagi, betul tak? Okay. Kesihatan, kocek. Okay, you close banyak, satu hari boleh close 5 orang, katalah kan? Berapa ringgit you dapat? Katalah satu vitamin you dapat. Berapa boleh dapat? Alah, ni semua ramai yang buat vitamin, tak ngaku. Berapa? 2 ringgit? Okay. 20? Woi, banyak tu. Okey, tak apalah, RM20. RM20 kali 5, RM100. Kan sehari. Kali 5, berapa? RM500. Sebulan RM2,000. Ini high side lah, RM2,000. Kangen mesin. Kan? Si Furuduan mana? Ni, depan. Si Furuduan, dia close malam, satu mesin dia dapat RM10,000. Baru satu mesin, ya Allah. Dia nak makan crab dekat JB, nak install dekat JB. Tak panas ke? Kau ingat? Mestilah panas. Dia dah pergi tu apa, lobster JB. Dekat TikTok viral. Kalau jual vitamin, macam mana nak pergi JB makan lobster? Kan? Tak boleh. Kena buat kangen, RM10,000. Oh, boleh dapat. Kan? Okey? Membebel pula aku. 25 tahun. Kita beli mesin sekali, tahan 25 tahun, warranty 5 tahun. Lepas 25 tahun apa jadi? Buang. Kalau tak nak pakai pun, plate tu, titanium tu boleh jual. Ada value dia. Sebab dia rare. Rare tau, rare. Tahu rare kan? Tapi kalau nak pakai juga, kita refurbish lagi. Orang Jawa kata overhaul. Kita boleh overhaul lagi for another 10 years. So mesin tu boleh tahan 35 tahun. Bila refurbish siap bagi lagi 3 tahun warranty. Kau ada? 3 tahun lagi warranty. Mana produk ada? So maknanya apa? Maknanya orang Jepun ni, Energik ni sincere.
nak bagi help pada orang dan menerima imbuhan duit. So dua-dua dia buat. Tapi mesin yang bermacam-macam ni, dia kata RO pun bagus, alkaline pun bagus. So macam mana? Tak sincere. Apa yang penting? Yang penting adalah dapat duit daripada you all. Saya geram sebab baru-baru ni dia revise balik dia punya agreement. Saya dengan Sifu Nabila pergi Johor. Kita demo dah siap-siap, dia dah excited nak beli. Allah, dah ambil water filter Kowe dah 2 minggu. Kita ingat bolehlah lagi macam dulu. Rupanya dia dah revise. Kalau kita return even one day pun, kita kena bayar for the whole duration. Subhah dia. You all bukan baca pun, main sign je. Sign cik, sign. Itulah kita. Kangen tak ada scam-scam. Tuan, harganya 18,980 dengan kredit card 3 tahun cuma bayar RM527. Kalau dengan CIMB RM316 sebulan. Boleh tahan 25 tahun. Kalau kita bahagi-bahagi satu hari boleh hanya kita spend RM8 je satu hari. Kan? The choice is yours. Okay, nombor 15. Belum lagi. Ini nak cerita contoh. Okay, contoh. Water filter dia tak boleh run bila tak ada bekalan air. Kenapa? Dia run dry. Sebab tu kita akan terima call daripada distributor water filter. Tolong tutup mesin. Sebab dia ada 3 kompartmen. Air masuk. Bila air masuk dah kosong, dia punya condenser running, dia punya pump running, heater dia running. Apa jadi? Dia panggil, orang Jawa kata run dry. Bila run dry dia boleh terbakar. Kangen tak? Kisah tu semua. Tak ada hal, tak ada air. Kan? Sebab design dia memang dah diambil kira semua. Okay? Warranty dia saya dah cerita, saya tak payah cerita banyak. Okay. Right, nombor 1, summary. Medical grade device. Tiada risiko kontaminasi. Sehat. Confirm. Nombor 2, Gold Seal Award. 4 jenis certification. Peres. Nombor 3, endorsed by 8,000 Japanese adult preventive medicine doctor. Okay. Nombor 4, largest surface area. Paling besar. Okay. Nombor 5, pure. Nombor 6, 50 tahun. Nombor 7, 1 kilang di Jepun. Nombor 8, tak overheat, boleh run anytime. You nak sponsor nanti Sukan C ke Sukan Asia, tak ada masalah. Okay, biggest and fastest, 6 liter seminit. Oli ionizer yang produce 11.5 dan 2.5. Ada cleaning system. Okay, boleh address hot water. 230 watt, energi yang tinggi. Okay, lifespan 15-25 tahun. Dan 5 years warranty, plus lagi 3 years warranty bila kita buat overhaul. Okay, so jangan risau. Benda ni dah tak banyak dah sekarang. You all rugi kalau tak buat bisnes sekarang. You tahu tak, masa saya dan Master Sifu Zahid dan Master Sifu Noli buat dulu, kita tak tahu kat mana sebenarnya lubuk-lubuk ikan. Tak tahu. Kita jumpa je. Saya jumpa cleaner, saya demo. Saya jumpa bangla, saya demo. Saya jumpa siapa pun saya demo. Tak tahu kat mana lubuk tu. Dan kita memang tak jadi bomoh pun. Macam si Pucing saya kata, oh ni boleh, ni tak boleh. Tak ada. Demo. Jadi apa berlaku selepas 10 tahun? Bila 10 tahun dah berlaku, ikan-ikan ni semua timbul. Tinggal kita nak jala saja. Sebab tu Coach Saiful pun heran kenapa ramai dalam Facebook ad ni. Dia tulis situ, saya pernah minum tapi putus stok. Saya banyak terima yang dah putus stok. Sebab distributor semua dah mati syahid. Mati syahid tak boleh nak buat apalah. Kan? Tapi ada lagi yang mati, yang separa mati ni, yang tidur nyenyak kan, berdengkur kan. Boleh lagi kita bangkitkan, jangan risau. Itu boleh bangkit. Kita cari tim baru melonjak, yang lama ni, hey, what's going on? What's going on? Confirm, you tunjuk ni, duit. Vitamin M, kita
wavekan, insyaAllah dia akan join kita balik. Sebab dia terpesong sikit. Dia lari sikit dari landasan. Dia tengok keropok tu bagus untuk dijual. Okay. So, inferior product dia akan serang apa? Superior product. Kita superior, sebab tu kita selalu diserang. Tapi sekarang dah jadi benchmark. You pergi kat water exhibition, cari kat bila water exhibition. You tengoklah, you pergi semua booth. Oh, kita macam Kangen machine. Tapi kita murah. Oh, itu ayat paling best sekali. Ayat paling best. Tapi kalau saya, silap lah kan. Tanya, satu soalan, first soalan pun dah fail. Kan? So, no competition. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.